Assalamualaikum semua. Hari ini cikgu akan memberi sedikit teknik menjawab soalan Sains SPM kertas 2, iaitu bahagian C. Biasanya soalan bahagian C adalah soalan nombor 10, 11 dan 12. Okay, mari kita bincang dulu soalan nombor 10, iaitu kemahiran proses sains, di mana membuat hipotesis, tujuan, pemboleh ubah, menyelarakan radas dan bahan, kaedah. Akhir sekali adalah penjadualan ataupun membuat jadual pemerhatian. Okay, antara contoh soalan yang pertama adalah kaji penyataan berikut. Okay, cahaya boleh mempengaruhi pertumbuhan dan pembiakan bakteria. Tajuk dalam tingkatan 5. Anda diberi 3 bahan, iaitu bubur nutrien, kultur bakteria dan juga kapas steril. Apakah pemboleh ubah yang dimanipulasi, iaitu PM, iaitu keamatan cahaya. Seterusnya pemboleh ubah yang bergerak balas adalah pertumbuhan dan pembiakan bakteria. Manakala pemboleh ubah dimalarkan adalah kuantiti bubur nutrien ataupun kultur bakteria. Terusnya kita lihat contoh jawapan yang mesti kita sediakan untuk soalan-soalan yang telah dinyatakan di bahagian B contohnya, iaitu hipotesis. Kita lihat daripada situasi yang diberikan. Jika PM iaitu manipulasi bertambah, maka PB berkurang. Contoh jawapannya, jika keamatan cahaya bertambah, maka pertumbuhan dan pembiakan bakteria berkurang. Tujuan, kita hendaklah rujuk bahan eksperimen untuk memudahkanlah mengkaji kesan PM terhadap PB. Contohnya mengkaji kesan keamatan cahaya, iaitu PM tadi yang saya dah bincangkan sebelum ni, terhadap PB dia adalah keadaan bubur nutrien. Manakala pemboleh ubah dimanipulasi adalah keamatan cahaya, manakala pemboleh ubah bergerak balas adalah pertumbuhan dan pembiakan bakteria. Ataupun kita boleh nyatakan keadaan bubur nutrien. Terusnya, kita hendaklah senaraikan radas dan bahan yang disediakan, iaitu bubur nutrien, kultur bakteria dan juga kapas steril. Kita lihat tabung uji disediakan atau tidak. Kalau tidak ada, kita hendaklah menambah tabung uji. Dan satu lagi, biasanya radas dia akan kurangkan satu dalam soalan. Radas di sini adalah lampu meja ataupun kotak hitam. Kita gunakan untuk memasukkan ataupun meletakkan tabung uji yang amatan cahaya yang rendah. Kaedah, sediakan radas seperti di atas. Pelajar sebaiknya lukis di atas, di bahagian atas kaedah. Perlu dilukis untuk menyokong jawapan pelajar, supaya sebagai sokongan saya lukis selepas ini. Yang seterusnya, letakkan tabung uji A di bawah keamatan cahaya yang tinggi dan B di dalam kotak hitam untuk keamatan cahaya yang rendah. Seterusnya, biarkan selama beberapa hari. Dan akhir sekali, kita hendaklah catatkan pemerhatian terhadap pertumbuhan dan pembiakan bakteria. Kita hendaklah mencatat pemboleh ubah bergerak balas di akhir kaedah yang kita tuliskan tadi. Mari kita lihat kaedah untuk 4 markah kaedah. Pelajar boleh melukis kaedah 1 hingga 3. Kita boleh nyatakan melalui lukisan gambar rajah. Kapas steril, kalau kita lukis kapas steril, kita tutupkan kedua-dua tabung uji A dan B, kita dah dapat 1 markah. Manakala bubur nutrien dan kultur bakteria dilabelkan, juga diberi 1 markah. Ternyatakan tabung uji A diletakkan di luar bilik, kita lukis dan labelkan. Manakala untuk B, kita letak di dalam almari ataupun kotak hitam, pun dah dapat 1 markah. Terusnya, ayat yang terakhir tadi, catatkan pemerhatian bagi bergerak balas adalah tidak boleh dilukis di dalam kaedah gambar rajah, kaedah bentuk gambar rajah. Kita hendaklah nyatakan di dalam ayat. Terusnya, kita lihat
penjadualan pemerhatian. Ini adalah PM, pemboleh ubah manipulasi, dan kotak di sebelah kanan adalah keadaan bubur nutrien, iaitu pemboleh ubah bergerak balas. Kita nyatakan keamatan cahaya yang kotak pertama tinggi dan kotak kedua rendah. Pelajar-pelajar tidak perlu nyatakan keputusan bagi eksperimen ini. Ini adalah hipotesis yang menggunakan perkataan semakin PM semakin PB. Contohnya, semakin bertambah PM iaitu pemboleh ubah manipulasi, semakin bertambah atau berkurang pemboleh ubah bergerak balas. Antara contoh-contoh eksperimen ataupun yang memerlukan ayat hipotesis semakin iaitu kerektifalogan terhadap kecergasan tindak balas, seterusnya ketebalan kanta terhadap jarak fokus, faktor mempengaruhi pertumbuhan bakteria seperti soalan sebelum inilah. Seterusnya inersia dan juga tekanan. Banyak lagi terdapat soalan-soalan yang eksperimen berbentuk memerlukan semakin PM semakin PB. Mari kita lihat bagaimana kita membentuk hipotesis tidak menggunakan semakin PM ... semakin PB ... Kita boleh menggunakan terus PM di hadapan ... PB ... Ataupun kita menggunakan jika PM ... maka PB ... Kita hendaklah mengisi perkataan yang sesuai di ruangan ... yang saya nyatakan tadi. Contoh soalan-soalan ataupun contoh hipotesi yang menggunakan jika PM maka PM ataupun PM ... PB ... Contohnya bendasir. Bendasir ini adalah PM. Yang saya nyatakan sini adalah meningkatkan. Takat didih adalah PB ... adalah air suling. Seterusnya, bahan ion mengkonduksikan elektrik. Yang ini terus kepada yang pertama ini. Dalam keadaan leburan sahaja, atom mengkonduksikan elektrik dalam semua keadaan. Molekul tidak mengkonduksikan elektrik. Yang ini saya tak nyatakan tidak menggunakan jika. Seterusnya, logam PM adalah ... konduktor haba ataupun konduktor elektrik. PB yang baik adalah ... Seterusnya, logam adalah PM mempunyai ... kekuatan regangan PB yang lebih tinggi adalah ... dari bukan logam. Yang ini kalau kita tak letak pun tak apa, dari bukan logam. Seterusnya, contoh hipotesis tindak balas di antara air dan amonium hidroksida menyerap haba. Tindak balas di antara air dan natrium hidroksida membebaskan haba. Penghasilan tenaga elektrik oleh sel kering tidak ada semakin ataupun jika ... dan maka ... Semua ini adalah hipotesis yang dibentuk tanpa perkataan-perkataan yang saya nyatakan tadi. Loyang lebih keras dari kupra dan seterusnya. Penapis primer membenarkan warnanya menerusinya dan menyerap warna lain. Ini adalah contoh-contoh hipotesis yang boleh kita nyatakan. Contoh soalan kedua, kaji penyataan berikut. Kekonduksian elektrik bagi logam dan bukan logam adalah berbeza. Anda diberikan rod kupran dan rod kaca yang sama saiz, satu sekren dan sebiji mentol. Pemboleh ubah yang bergerak balas adalah kekonduksian elektrik, manakala pemboleh ubah yang dimanipulasi adalah logam dan bukan logam ataupun jenis bahan. Manakala pemboleh ubah dimalarkan adalah panjang wayar, bilangan sekren dan bilangan mentol. Mari kita masukkan dalam jadual. Saya galakkan pelajar-pelajar membuat jadual untuk menjawab bahagian B bagi soalan nombor 10 ini. Jawapan contohnya hipotesis. Jika PM ... maka PB ... Contohnya, jika jenis bahan logam, maka kekonduksian elektrik yang lebih baik. Jenis bahan adalah PM ... ni adalah logam. So kita kena nyatakan maka kekonduksian elektrik adalah PB dan yang ... ni adalah yang lebih baik. Dan seterusnya, kita tak menggunakan perkataan jika, maka kita terus tulis
logam dapat mengkonduksikan elektrik lebih baik. Terpulang pada pelajar, mana pelajar lebih selesa nak pakai perkataan jika ataupun terus kepada logam. Tujuan mengkaji, mesti ada perkataan mengkaji kesan KPM, jenis bahan terhadap PB, kekonduksian elektrik. Terus masuk saja selepas kesan PM dan PB terhadap PB. Pemboleh ubah 2 markah. So PM dia adalah jenis bahan, senaraikan. Pelajar-pelajar mesti menulis penuh pemboleh ubah manipulasi, manakala PB adalah kekonduksian elektrik. Nyatakan penuh pemboleh ubah bergerak balas. Sekiranya pelajar confident ataupun pasti jawapan bagi pemboleh ubah malah, pelajar boleh nyatakan di sini. Kalau kurang pasti, pelajar hanya menjawab 2 sahaja untuk dapatkan 2 markah bagi pemboleh ubah. Seterusnya, radas dan bahan. Senaraikan semua rok kupra, rok kaca, sekering, sebiji mento, dan kita hendaklah nyatakan satu radas yang tidak tersenarai tetapi mesti menggunakan. Ditulis kerana untuk menjalankan eksperimen ini satu alat yang tidak dinyatakan, iaitu wayar, ataupun pelajar nyatakan wayar klip buaya. Okey, tetapi klip buaya ni kalau pelajar tak tulis pun tidak memberi kesan pada pemotongan markah. Okey, kaedah untuk 4 markah. Okey, sediakan radas seperti di atas. Pelajar lukis dahulu radas sebelum kaedah ini menggunakan radas dan bahan yang disediakan. Ayat kedua, lengkapkan lita dengan menyambung rok kupra pada sel kering. Okey, menggunakan wayar. Untuk dapatkan markah seterusnya, okay, catatkan pemerhatian terhadap keadaan mentol. Okay, ini adalah bergerak balas. Ayat yang seterusnya, untuk PM yang kedua, pelajar ulang langkah di atas menggunakan rok kaca. Tadi kita menggunakan rok kupra. Okay, so kita dapat 4 markah bagi untuk kaedah. Okey, contoh kaedah dalam bentuk rajah. Okey, saya tunjukkan di sini. Untuk dapat 1 markah, lengkapkan lita, okey, bateri, rok kupra, okey, mentol, okey, labelkan wayar dan klip buaya. Ini adalah 1 markah. Okey, kita sambungkan dengan mentol. Mentol disambungkan, kita dah dapat juga 1 markah. Okey, markah untuk poin 1 dan poin 2 di sini. Okey, markah poin 3 dan 4 mesti dinyatakan. Yang saya kata yang sebelum ini, iaitu catatkan pemerhatian ataupun bergerak balas. Catatkan pemerhatian berkaitan PB ataupun pemboleh ubah bergerak balas, dan ulang. Untuk dapatkan markah yang keempat adalah ulang eksperimen menggunakan rod kaca, iaitu pemboleh ubah manipulasi yang kedua. Okey, seterusnya kita dapatkan penjadualan data. Okey, ini adalah PM, jenis bahan. Okey, PB, keadaan mentol. Okey, masukkan pertama, manipulasi yang pertama dan manipulasi yang kedua, rok kupra dan rok kaca. Okey, contoh soalan yang ketiga, seorang wanita. Okey, contoh soalan yang ketiga, seorang wanita sedang memasak dan mengacah masakannya dengan menggunakan senduk besi. Didapati senduk besi itu cepat panas. Kemudian dia menggunakan senduk kayu dan mendapati senduk kayu itu lambat untuk menjadi panas.
Situasi ini menunjukkan kekondaksian haba bergantung kepada jenis bahan yang digunakan. Okey. Cari PM dari bahan yang diberi. Okey, berbeza ataupun PM jenis sudu, senduk besi dan senduk kayu. Berubah PB kekondaksian haba. Kita boleh dapatkan daripada soalan kekondaksian haba ataupun masa untuk paku tekan jatuh. Ini adalah contohlah. Okey, mari kita lihat soalan seterusnya berkaitan dengan soalan nombor 11 yang memberi markah 10 markah dan nombor 12 10 markah. Ini adalah pilihan sama ada pelajar menjawab soalan nombor 11 dan juga ataupun soalan nombor 12. Bahagian 11A dan 12A adalah memberi markah 4 markah. Biasanya merangkumi iaitu berkaitan dengan perbezaan, persamaan, perbandingan ataupun penerangan dan juga takrif, iaitu maksud dan contoh. Manakala bahagian 11B dan 12B memberi 6 markah. 4 jenis soalan biasanya yang akan ditanya sama ada membuat keputusan ataupun menyelesaikan masalah ataupun membina konsep dan seterusnya memilih. Okey, mari kita lihat contoh jawapan bagi penerangan. Okey, bahan kimia dan kesan penggunaannya yang berlebihan ke dalam makanan yang diproses. Biasanya kalau soalan macam ni, ini bahan kimia, kesan penggunaannya, kita hendaklah digalakkan membuat kotak. Sama juga dengan perbezaan. Di bahan awet, saya tak baca lah. Para pelajar boleh membaca sebagai rujukan. Pewarna, nyatakan penerangannya. Perisa, penerangannya. Seterusnya peluntur untuk penerangannya sebelah. Okey, pemanis, penerangannya, dan seterusnya pengantioksidaan. Bergantung pada soalan. Ia memerlukan bahan kimia dan penerangannya memberikan markah 6. Bergantung pada soalan. Okay, contoh jawapan perbezaan. Perbezaan di antara tindakan terkawal dan tindakan luar kawal. Sebaiknya kita nyatakan dalam bentuk jadual juga. Okay, contoh tindakan terkawal mengikut kemahuan. Dikawal oleh cerebrum. Boleh dicepatkan atau dilambatkan. Memerlukan rangsangan. Contohnya membaca. Biasa soalan memerlukan contoh. Di bahagian sebelah ini nyatakan tindakan luar kawal. Mesti memberikan ciri-ciri yang sama. Tidak dapat mengikut kemahuan. Tidak dapat dicepatkan atau diperlahankan. Tidak memerlukan rangsangan. Contoh denyutan jantung. Okey, mari kita lihat contoh jawapan bina konsep. 3 contoh bagi tindakan terkawal, iaitu melipat kain, bermain bola, makan malam. Bina konsep tindakan terkawal. Maklumat pangkal ayat di dalam soalan. Contohnya, contoh bagi tindakan terkawal ialah tindakan terkawal. Bina konsep bagi tindakan terkawal. Jadi contoh bagi tindakan terkawal ialah melipat kain, bermain bola dan makan malam. 2 ciri sepunya iaitu mengikut kemahuan. Nombor 2, dikawal oleh cerebrum. Mana-mana 2 jawapan yang pelajar gunakan. Konsep awal adalah mengikut kemahuan dan dikawal oleh cerebrum letak di hadapan sekali ayat. Ialah tindakan terkawal. Disambung dengan konsep awal, tindakan terkawal di bahagian belakang. Okey, contoh lain bagi jawapan contoh membaca. Pelajar tidak boleh mengambil daripada dinyatakan dalam soalan. Contoh bukan adalah contoh bukan tindakan terkawal. Pelajar boleh memberi denyutan jantung, peredaran darah dan sebagainya. Konsep sebenar pula adalah tindakan terkawal berada di hadapan. Disambung dengan ialah sesuatu. Yang ini pelajar kena fikirkan. Sesuatu mengikut kemahuan dan dikawal oleh cerebrum. Kita hendaklah mengambil ciri sepunya disambung di bahagian belakang bagi konsep sebenar. Seterusnya, contoh-contoh soalan membina konsep seperti perubahan kimia dan perubahan fizik, variasi selanjar dan variasi tidak selanjar, fungsi hormon, jenis plastik, mutasi dan meiosis,
tindakan terkawal dan luar kawal tadi, tindak balas eksotermik dan endotermik, lemak tepung dan lemak tak tepung, getah asli dan getah tervulkan. Contoh-contoh soalan membuat keputusan dan menyelesaikan masalah seperti satu kawasan perumahan telah dicemari bau busuk dan gas beracun akibat daripada pembakaran bahan plastik daripada sebuah tapak pembangunan yang berdekatan. Cari maklumat dari soalan. Kawasan perumahan telah dicemari bau busuk dan gas beracun. Maklumat ni adalah daripada saya berikan dengan warna merah. Manakala penjelasan masalah adalah pembakaran bahan plastik. Penyelesaian masalah adalah yang pertama, kempen kesedaran untuk kaedah pelupusan plastik yang betul. Pelajar boleh fikir bagaimana untuk mencari kaedah penyelesaian masalah. Seterusnya, kita semula guna plastik yang terbioradasi, kurangkan penggunaan plastik, penguatkuasaan undang-undang ataupun denda. Okey, mari kita lihat contoh-contoh soalan membuat keputusan dan menyelesaikan masalah. Okey, cincin besi mudah berkarat. Bagaimanakah untuk menyelesaikan masalah ini? Masalah adalah cincin besi mudah berkarat. Kaedah penyaduran ataupun menyapu cat. Penerangan kaedah. Yang pertama, cincin dibersihkan dengan kertas pasir. Okey, seterusnya, sambungkan terminal positif sel kering pada logam kupra. Sambungkan terminal negatif sel kering pada cincin besi. Masukkan cincin besi dan logam kupron ke dalam yang mengandungi larutan kupron sulfat. Kita lihat dekat sini, ini adalah satu markah, dua markah, okey, 3 markah, 4, 5 dan 6. Okey, penerangan kaedah memberi markah 4. Anda boleh melukis gambar rajah untuk lebih memahami. Okey, seterusnya, contoh-contoh soalan membuat keputusan dan membuat pilihan seperti mendapatkan etanotulen dari larutan penampaian, memilih kenderaan yang lebih selamat, memilih jenis paku yang lebih kuat, mengatasi masalah pengaratan logam, mengatasi hakisan tanah. Sekian dahulu teknik menjawab bagi bahagian C pada hari ini. Terima kasih kerana sudi mendengar penerangan cikgu. Terima kasih, jumpa lagi di sesi perkongsian yang akan datang. Bye.